Humaira dalam bahaya tu, Mi. Tak berbanalah mati untuk dia. Berikut admin kongsikan alur cerita drama. Dia Imamku episod akan datang versi novel karya Siti Rosmizah. Humairah tiba di hospital dengan wajah cemas, diikuti oleh Rafiq dan Puan Sri Zabedah. Mereka sedang menantikan berita tentang Lily yang dibawa menaiki ambulans. Dalam kekalutan itu, perbualan mereka terarah kepada Amiruddin, yang selama ini menjaga Lily. Puan Sri Zabedah meluahkan rasa kurang senang terhadap kemungkinan Humairah menyambung kembali hubungan dengan Budin atas dasar terhutang budi. Humairah kemudian menyadari teleponnya tertinggal di dalam kereta dan bergegas untuk mengambilnya. Ketika itu, dia dikejutkan dengan kemunculan Razak yang mengacukan barang tajam ke lehernya dan mengugut untuk menculiknya. Dalam ketakutan, Humairah cuba melawan dan menjerit meminta pertolongan. Rafiq dan Puan Sri Zabedah mendengar jeritannya dan segera datang. Namun Puan Sri Zabedah melarang Rafiq daripada menolong. Humairah merayu, tetapi Puan Sri Zabedah tetap enggan mengalah. Lebih mementingkan keselamatan anaknya daripada nyawa Humairah. Ketika Razak semakin agresif dan memperlekehkan Humairah, Amiruddin tiba-tiba muncul dan menegaskan bahawa Humairah adalah istrinya. Keberanian Amiruddin mengejutkan semua, termasuk Razak. Dalam pergelutan, Razak menghayun barang tajam ke arah Humairah, namun Amiruddin sempat menahan serangan itu dengan tangannya, menyebabkan dia cedera. Pengawal keselamatan tiba dan Razak melarikan diri. Humairah dalam keadaan sepak memeluk suaminya, namun Amiruddin bersikap dingin. Walaupun dia menyelamatkan Humairah, dia masih terluka dengan segala peristiwa yang berlaku sebelum ini. Humairah cuba menunjukkan keprihatinan terhadap lukanya, tetapi Amiruddin tetap menjaga jarak. Ketika keadaan kembali reda, Puan Sri Zabedah cuba mendekati Humairah dengan kata-kata manis, tetapi Humairah yang masih terluka emosinya menolak pelukan wanita itu dan berlalu pergi dengan air mata berlinangan, meninggalkan rasa kecewa dan luka yang belum sembuh. Dalam suasana cemas dan pilu di hospital, Datin Orchid kelihatan sebab memikirkan keadaan Lily yang sedang menerima rawatan. Dia bersyukur apabila mengetahui anaknya selamat berkat bantuan Amiruddin. Namun, di sebalik kelegaan itu, timbul pula rasa bersalah dalam dirinya terhadap suaminya, Datuk Malik. Dia teringat betapa dia pernah mengabaikan dan menuduh suaminya tanpa usul periksa. Dengan linangan air mata, Datin Orchid memohon kemaafan daripada suaminya. Datuk Malik menerima permohonan maaf itu dengan hati terbuka, menyatakan bahawa dia tidak pernah menyimpan dendam dan sentiasa memahami niat istrinya yang hanya mahu yang terbaik untuk anak mereka. Keikhlasan itu menyatukan semula hubungan mereka yang pernah retak. Sementara itu, Humairah berasa keliru dan sedih apabila mendengar ibunya menyebut tentang keluarga yang ingin kembali bersatu. Dia sendiri sedang bergelut dengan konflik rumah tangga bersama Amiruddin, serta dilema cinta terhadap Rafiq. Dalam perbualan, Datin Orchid akhirnya menyatakan kesediaannya merestui pilihan Humairah sekiranya dia mahu bersama Rafiq selepas bercerai dengan Amiruddin. Datin Orchid tidak mahu mengulangi kesilapan masa lalu seperti yang berlaku terhadap Lily, yang perkahwinannya tidak direstui lalu hidup dalam penderitaan. Datuk Malik turut bersuara menasihati agar segala perpisahan dilakukan secara baik kerana Amiruddin telah banyak berjasa kepada keluarga mereka, terutama dalam menjaga Lily. Humairah kemudian berhadapan dengan Rafiq dan tanpa banyak bicara mengembalikan cincin pertunangan mereka. Dia tidak menyalahkan Rafiq kerana memilih untuk mematuhi ibunya. Namun sebagai isteri, Humairah merasakan dia perlu menunaikan tanggungjawab terhadap suaminya yang sah. Kata-katanya yang tegas menggambarkan pendiriannya bahawa syurga seorang isteri terletak pada ketaatannya kepada suami. Rafiq terkedu dengan keputusan itu manakala Humairah kembali duduk di sisi Amiruddin meskipun lelaki itu masih menjauhkan diri. Saat melihat keponakannya, Aina, kenangan buruk terhadap kata-kata hinaan terhadap anak kecil itu terngiang-ngiang di mindanya. Penyesalan mula menyelubungi dirinya dan dia menangis sambil mencium pipi Aina, meluahkan rasa bersalah yang mendalam.